Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Bukhari selaku pengerusi majlis, yang diraikan penceramah jemputan yang telah pun ada bersama dengan kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Hamid Derani, Al-Fadhil Ustaz Hadi yang telah pun menyampaikan ucapan alu-aluannya, yang dikasihi tuan rumah Pak Dahir dan seluruh ahli jat dan kuasanya dan seluruh ahli keluarganya, Saudara Tuan Haji Rosli Abdullah, Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Tumpat, orang tua kita di Kampung Talak ni, Wahid, walaupun dalam keuzuran, bersama dengan kita barisan pimpinan PAS Kawasan Tumpat, MTD Wakaf Baru, cawangan-cawangan dalam UPU Jabsa, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini sekali lagi kita dapat mengadakan ceramah umum di Kampung Talak ni pada malam ini. Adik-kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ceramah umum yang kita buat ni seperti mana yang disebut oleh pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Bukhari, oleh kerana kita tak ada media, tak ada saluran sangat untuk kita nak sampaikan maklumat kepada rakyat. Dalam negara demokrasi Malaysia, demokrasi ala Malaysia, kita tidak diberi ruang sama ada dalam surat khabar, kecuali hak harakah kita 2 kali seminggu, apalah sangat yang boleh diisi dan apalah sangat yang boleh disampaikan kepada rakyat. Demikian juga sedikit sebanyak hak keluar dalam sinar harian tu pun jaga-jaga benar. Jadi satu cara hak kita adanya ialah dengan mengadakan ceramah-ceramah untuk memberikan kesedaran kepada rakyat, untuk menyampaikan maklumat, untuk menjelaskan isu-isu semasa, kerana banyak tomahan-tomahan yang mereka lemparkan melalui media-media yang dikuasai oleh mereka, sama ada melalui radio, televisyen, surat khabar dan sebagainya, yang memberikan gambaran yang begitu buruk, bukan saja kepada kerajaan Islam Kelantan, bukan saja kepada pribadi saya, tapi kepada Islam itu sendiri. Mana Islam pun tak nampak molek, hudud tak nampak molek, undang-undang Islam tak nampak molek, oleh kerana diberi gambaran-gambaran yang buruk. Melalui ceramah-ceramah seperti inilah baru kita boleh memberikan sedikit penjelasan. Dan namun nak sebut adik-kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk nak menyelesaikan masalah ni, masalah demokrasi ini, maka kita kena memenangi Putrajaya. Memenangi Putrajaya, tak ada cara lain. Kena benar di Putrajaya, barulah rakyat ni boleh dimerdekakan. Kena benar di Putrajaya, barulah Islam ini boleh mendapat liputan yang penuh
dalam media-media yang dikuasai oleh kerajaan. Bila kita kuasai Putrajaya, barulah kita boleh memerdekakan kaki tangan kerajaan. Sama ada dia ni polis, anggota polis, sama ada dia ni guru-guru sekolah, ataupun kaki tangan kerajaan yang lain. Kerana hari ini polis hak sepatutnya boleh buat kerja banyak, kerja polis. Mana kerja polis ni, kalau kita tengok dalam surat khabar hari ini, banyak perkara-perkara, maknanya kemungkaran yang berlaku, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh, maknanya di seluruh rakyat Malaysia ni. Tapi maknanya polis ni duk sibuk nak jaga ceramah-ceramah, himpunan-himpunan seperti himpunan bersih, himpunan linas dan sebagainya. Kerja polis banyak lagi patutnya nak menghadapi mana penagihan dadah, seluduk dadah dan sebagainya. Jadi insya-Allah, maknanya apabila rakyat Malaysia dimerdekakan melalui pilihan raya yang dekat ni, polis-polis akan dimerdekakan. Guru-guru, hari ni guru-guru tak ada guru yang berani nak mari duduk depan dalam ceramah kita ni. Tak ada guru yang berani. Bahkan kalau ada yang berani pun duduk dalam raya gelap. Tu pun habis berani. Lepas pada pilihan raya ni, bila rakyat dimerdekakan, guru-guru boleh mari duduk depan dalam ceramah Pak, dan dia juga boleh mari duduk depan dalam ceramah UMNO. Hari ni dia dipaksa untuk duduk depan dalam ceramah UMNO dan dihalang daripada mendengar ceramah Pak. Lepas tu jadi molek sama dah halik dia tu, kerana boleh duduk dengar hak dia je. Walaupun penceramah dia mari di kampung-kampung dan sebagainya, segala benda, makna supuh seranah ni ada berlaku, makna tak ada benda betul yang dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan. Adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerajaan negeri Kelantan 20 tahun mentadbir negeri Kelantan ini, dalam ceramah-ceramah UMNO, dia ada sebut gapo kerajaan Kelantan buat. Tak ada gapo kerajaan Kelantan buat. Dia kata 20 tahun mengatasi Kelantan. Jadi hamba nak sebut dengan cepat-cepat sahaja, kerana hamba tidak nak kajak panjang, nak beri ruang sepenuhnya kepada penceramah yang kita jemput khusus untuk memberikan ceramah pada malam ini. Cuma hamba nak sebut secara cepat apa kerajaan Kelantan buat dalam usaha untuk menyelamatkan rakyat, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Yang pertama, Tok Guru Menteri Besar mula-mula sekali memindahkan seluruh keuangan negeri, panggil pegawai keuangan negeri, Tok Guru Ni Aziz sebagai Menteri Besar ni panggil pegawai keuangan negeri, mengarahkan pegawai keuangan negeri supaya memindahkan semua duit-duit kerajaan, sama ada yang berada di jabatan-jabatan kerajaan ataupun di agensi-agensi kerajaan ataupun di anak-anak syarikat milik kerajaan negeri Kelantan, supaya dipindahkan daripada perbankan konvensional kepada perbankan Islam, dipindahkan kepada bank Islam. Kepada orang UMNO, hak ni dia kata tak ada buat kerja apa, sebab bagi dia bank Islam ke bank konvensional ke tak ada beza apa, bagi dia halal belaka. Hak haram bagi UMNO ni babi haram. Tapi kalau makan riba, dia tak nampak haram. Jadi bila Tok Guru pindahkan akaun kerajaan negeri Kelantan ini daripada perbankan konvensional kepada perbankan Islam, dalam kerangka untuk nak menghalalkan sumber pendapatan seluruh kaki tangan kerajaan negeri Kelantan. Berapa besar kerja sebenarnya yang dibuatkan oleh Tok Guru nak membersihkan sumber pendapatan rakyat Kelantan, maka dia alih kita ke perbankan Islam. Hak ni orang UMNO kata tak ada buat kerja, kerana bagi dia tak kisah apa-apa, duk perbankan konvensional pun tak apa, duk perbankan Islam pun tak apa, bagi dia halal belaka. Hak tu hamba sebut tu babi je bagi dia, hak dia nampak haram. Kalau temu dengan babi, tak boleh selalu haram. Tapi hak riba ni galik-galik tak ada apa-apa. Adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, Tok Guru Menteri Besar ni mengharamkan judi. Mengharamkan judi di Kelantan ni, mengharamkan judi bukan secara kebetulan ni. Maknanya hanya apabila kerajaan Kelantan pimpinan Tok Guru Ni Aziz, apabila jemaah Islam PAS menang di Kelantan, barulah judi ni boleh diharamkan. Sebelum daripada ni, judi berleluasa di Kelantan. Walaupun pada masa tu pondok banyak di Kelantan,
Walaupun pada masa tu Kelantan ni telah pun dikenali sebagai Serami Mekah, walaupun pada masa tu ulama-ulama ni ramai di Kelantan, tapi walaupun ulama ramai, walaupun pondok banyak, walaupun nama Serami Mekah, kalau Islam tidak benar di Kelantan, judi tidak boleh diharamkan. Bila benar sahaja barulah boleh judi diharamkan. Kalau nak kira, nak tanya ulama-ulama, semua kata haram judi ni. Kalau tanya mufti pun, tanya mana-mana mufti, termasuk mufti negeri Pahang, pun akan jawab judi ni haram. Kenapa saya sebut negeri Pahang? Kenapa sebut mufti negeri Pahang? Kalau adik kakak tanya mufti negeri Pahang, mufti negeri Pahang akan jawab judi ni haram. Tapi di negeri Pahang, kerajaan negeri Pahang menghadiahkan sebuah gunung. Bukan satu rumah kepada Cina dah, bukan 1,000 hektar, 500 hektar dah, tapi sebutir gunung dihadiahkan. Bukan kepada orang Cina yang miskin, bukan untuk buat rumah untuk orang Cina, tapi untuk menjalankan perniagaan perjudian di Genting Highland. Orang kita kadang-kadang rugi. Sebutir gunung dihadiahkan kepada Cina. Tiba-tiba hari ni orang UMNO masuk kampung, orang UMNO masuk kampung, duk rakyat kat kampung, kerajaan Kelantan ni jual tanah ke Cina. Kerajaan Kelantan jual tanah ke Cina. Di negeri Pahang bukan dijual, diberikan kepada Cina sebutir gunung untuk menjalankan operasi perjudian. Maknanya sebut, kalau tanya mufti Pahang pun kata haram judi ni. Tapi selagi PAH tak pernah di Pahang, judi akan tetap berleluasa di Pahang. Demikian juga dengan alok. Hari ini alok tidak boleh dijual di negeri Kelantan ini. Di mana-mana kedai yang boleh dimasuki oleh orang Islam, mana-mana restoran orang Islam boleh pergi makan, alok tak boleh dijual. Sebelum pada tahun 1990, sebelum pada PAH menang di Kelantan, alok berleluasa di mana-mana kedai, termasuk di hotel yang dimiliki oleh kerajaan negeri Kelantan. Alok boleh masuk jual, dan di situ semua pekerja-pekerja Melayu belakang duduk kerja, 99% budak-budak Melayu duduk kerja, terpaksa menghidangkan alok di hotel yang dimiliki oleh kerajaan negeri Kelantan, Hotel Perdana, kepada pimpinan-pimpinan Melayu Islam Kelantan pada masa itu. Kalau nak kira ulama ramai, pondok banyak, tapi kalau PAH tidak benar, tidak merata Kelantan, maka Arab berleluasa di Kelantan. Tak ada siapa pun boleh sekat. Marilah mufti mana pun tidak boleh nak sekat. Jadi ada kakak ni 3 kalung besar, ia cukup besar, ia dibuat oleh kerajaan pimpinan Tok Guru dalam kerangka untuk nak menyelamatkan rakyat. Tapi kepada UMNO, bagi dia tak ada, dosa pahala ni dia tak nampak. Maka benda-benda besar yang dilaksanakan oleh Tok Guru ni, dia tak nampak belakang. Kalau nak sebut benda-benda kecil, berapa banyak benda yang dibuat oleh Tok Guru, tak ada pun di negeri lain. Walaupun bajet kerajaan Kelantan ni, bajetnya kecil, kerajaan negeri Kelantan ni, tapi dalam kecil-kecil kerajaan negeri Kelantan ni, banding dengan bajet Terengganu yang besar, kerajaan negeri Kelantan ni buat banyak benda. 2 minggu lepas berceramah di Terengganu, hamba tanya pimpinan Terengganu, berapa bajet kerajaan Terengganu? 1.9 bilion. Berapa bajet kerajaan Kelantan? 400 juta sahaja. Maknanya bajet kerajaan Terengganu 5 kali lebih banyak daripada bajet kerajaan Kelantan. Lebih banyak. Bajet kerajaan Kelantan ni, kalau ikut dengan UMNO punya, tak pada dengan 2 butir kandang lembu. Sebutir kandang lembu 250 juta. Satu bajet kerajaan negeri Kelantan 400 juta. Dengan 400 juta ni lah kerajaan Kelantan boleh bayar edah untuk mengulu, edah untuk pegawai halakah, edah untuk guru Quran, dan segala bentuk projek-projek bantuan-bantuan kepada rakyat, skim Al-It'am, bantuan beras kepada rakyat termiskin, skim Az-Ziwaj, bantuan kepada anak-anak lelaki yang miskin yang nak kahwin dan sebagainya, bantuan IPTA, bantuan pelajar cemerlang, banyak bantuan-bantuan pesakit kronik, OKU dan sebagainya. Dengan 400 juta kepada UMNO 250 juta hanya untuk satu kandang lembu. Banding dengan hak Terengganu yang begitu banyak tadi, hamba dia terbayar Terengganu ni rakyat dia tidak ramai, maknanya ramai rakyat Kelantan pada rakyat Terengganu. Bajetnya terlalu besar. Hamba tanya, maknanya di Terengganu ni banyaklah rakyat boleh benda ni. Hamba tanya ada ke kifalah warga emas? Tak ada. Hamba tanya ada ke skim Al-It'am, bantuan kepada beras kepada rakyat termiskin? Tak ada.
Amba tanya ada kodok bantuan apa ni aziwas kepada orang budak-budak muda yang nak kahwin? Tak ada. Jadi gapo ada dengan bajet yang begitu besar. Jadi ada kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hak amba nak simpulnya, maknanya banyak benda yang dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan dalam masa 20 tahun mendatang, bahkan mendahului negeri-negeri lain. Banyak panjang cerita ni, cuma aku nak beri ruang kepada penceramah-penceramah yang kita jemput secara khusus. Jadi amba rasa sekadar itu, amba ucap tahniah kepada pimpinan kita di Kampung Taluk ni, dan amba harap sangat makna Taluk ni di kawasan kubu Pah kita ni, kita mengekalkan kemenangan, bahkan kita tambah kemenangan dengan lebih besar di Taluk ni. Kita tak boleh bergaduh dengan orang UMNO. Kita tak boleh bergaduh dengan orang UMNO. Orang UMNO tu adalah di kalangan keluarga kita yang tertipu. Yang tertipu. Hak kita nak jatuhnya bukan kita nak jatuh orang UMNO kapur. Hak kita nak jatuhnya pimpinan-pimpinan UMNO ni pergi ke atas, ia duk makan harta negara. Negara yang kaya raya, tiba-tiba rakyatnya, maknanya hak kayanya berapa kerak saja, rakyatnya masih lagi menderita dan sebagainya. Jadi hak tu hak kita nak jaga. Orang UMNO kapur ni kita kena pakai ajak untuk bersama dengan kita untuk memerdekakan negara ini dan untuk membebaskan rakyat daripada bebanan-bebanan yang tidak sepatutnya diterima oleh rakyat dalam sebuah negara yang kaya raya seperti Malaysia ini. Jadi yang bahasa sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang dihormati dan dikasihi saudara pengurus majelis yang berhormat Tuan Haji Abdullah bin Haji Mahnawi, Esko Kerajaan Negeri Kelantan, yang berbahagia Ketua Pemuda PAS Kawasan Tumpak yang berbahagia Tuan Haji Rusli, yang dihormati dan dikasihi saudara Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Hadi bin Haji Arifin, yang berhormat Datuk Speaker Kerajaan Negeri Kelantan Tuan Haji Nasaruddin bin Tuan Guru Haji Daud, Kepimpinan PAS Kawasan, Tuk Mulu, khususnya Tuk Mulumah, dan beberapa orang Tuk Mulu dan Tuk Gawo, Cik Ayu bin Tuan Haji Smeh selaku pengurus pasukan Taluk untuk mengajukan ceramah pada malam ini. Pak Dahil, sisi keluarga yang bersungguh-sungguh dengan perasaan bersemangat dengan membenarkan di pekarangan rumahnya di Kampung Taluk untuk dijadikan medan ilmu ceramah pada malam ini adik-akak. Allah jua sahaja yang akan menentu dan menilai, akan membalaskan segala jasa baik Pak Dahil sisi keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan harta, nyawa dan sebagainya. Dan seterusnya kepada ketua pemuda, ketua muslimat, ketua penerangan para ulama, Tuan Haji, Tuan Iman, Tuan Bila, dan seterusnya kepada ketua-ketua cawangan, ketua-ketua di sesuatu cawangan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana Kampung Taluk ni sebelah saja dengan Kampung Bangga Petani yang dikakak sekalian, amba mari pada malam ini atas dasar yang pertama untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala
nak memperbetulkan sedikit sebanyak sekadar kemampuan atau dia yang mau adik kakak sekalian nak lebih cari lain. Jadi insya-Allah pada malam ni adik kakak amat tidak nak cakap tinggi-tinggi adik kakak sekalian. Kita cakap ni benar. Pertama biar aku faham, khususnya dalam masalah perkara yang dipertikaikan, makna benda yang menjadi kecelaruan, kekeliruan, khususnya di antara PAS dengan UMNO ni adik kakak. Kalau lebih lagi tetap sebutlah adik kakak, sebab tu baru lupa. Amo tidak rasa kesal dan tidak berapa sedih kalau orang yang tidak menyokong Parti Islam se-Malaysia tu, kalau orang tu pakai seluar pendek, tekuk dia tak ada tukir 2 butung, toteng jalan pun, tak ada waktu, tak ada kamu, tidak sedih mata adik kakak. Pak Ambo berasa pelik, berasa ganjinya, pakai jubah, pakai serban. 5 minit, 10 minit nak masuk waktu tu tidur di masjid. Mata tu dia lengok kejap. Bayar pula berderah nak pecah kampung ke bawah atas. Bayar. Molek dah batu adik kakak. Tak ada habis semaya. Tak. Sudah semaya, beri salah. Semaya sunat pula. Sunat tu bukan 2 pak pula buat sunat. Turun masjid duduk kedai kopi tak ada kakak, tunggu gu mari. Kena gu pula jenis gu beri tak apa betul lah mana juga. Start mukadimah mula-mula tak ada kakak. Hak dia takainya, dia perli, dia pelakah, dia menghina kepimpinan para ulama, mentadbirkan khususnya negeri Kelantan tempat dia berteduh ni adik kakak. Baru habis semaya adik kakak. Dalam semaya tu doa sunat tu dia baca habis. Mula-mula takbir Allahu Akbar. Lepas tu pula adik kakak baca doa iftitah. Habis hak sunat tu kutip bila ada. Supaya yang besar tukar untuk qadi amin. Jubuh nak pelabuh. Tak sama lampu dengan juga untuk peti perak. Tapi cakap dia wahina kepada kerajaan, kepimpinan ulama. Tak boleh tengok dia. Jadi persoalan hamba nak tanya malam ni ada kakak. Yang dia wahina sangat ke ulama jadi pemimpin. Barang ni barang berlangsung di pasar rek. Aku cek dalam dunia ni. Bukan dalam Malaysia, dalam dunia ni ada kakak. Zaman lalu ni, zaman kita, Allah Ta'ala anugerah kepada makhluk dia dalam dunia ni. Amat cek secara ilmiah cara muat ada kakak. Tengok peta dunia. 3 orang saja dalam dunia ni hak ulama jadi pemimpin. 3 orang dalam dunia lelaki. Bukan 3 bini dalam seorang tu lelaki. Waktu banyak. 3 orang dalam dunia. Yang pertama di Lebanon, Syekh Hasan Nasrullah. Yang kedua di wilayah Aceh. Yang mana wilayah Aceh sudah mengisytihar, Dewan Undangan Negeri dia telah meluluskan melaksanakan wudu 10 tahun lepas dah dekat sekalian. Yang ketiga negeri Kelantan, Darun Naim. Arab Saudi ada kakak Kaabah duduk tengah bandar. 3 ulama jadi pemimpin. Cuma dia pakai pakai sebab pakai dia. Tidak ulama. Tidak ulama kerana lagi. Mesir lagi tidak ulama. Sudan tidak ulama. Kuwait tidak ulama pemimpin. Qatar tidak Kuwait jadi pemimpin. Tapi jaga Arab. Pasal bahasa Arab. Tapi bukan ulama jadi pemimpin. Sebab apa? Sebab perancangan musuh-musuh Islam terutama daripada negara-negara bersekutu. Dia cari jalan bagaimana supaya ulama jangan jadi pemimpin. Bukan dia tak pernah jadi ulama. Ulama hanya duk tunggu lagi akak ni
nikah makan puluh kunyi. Bayar cukai RM50 lebih dari ambulan tak tahu. Habis kan? Patut ketipu supaya juga. Doa ada kursi musim. Mula-mula ada kursi buku, ada kursi buku tahap. Sama ke guru pondok dia tak duduk atas kursi musim, dia takut musim kita. Ada tu guru pondok nak cari kursi musim, tak lama dia musim lah. Habis tak ada. Kalau tiga Kelantan ni pun daripada zaman Allah untuk nali mula pada kata berdoa waja'alna lil muttaqina imama, ya Allah muutuskanlah, mujadikanlah pemimpin yang memimpin aku ni, iaitu orang yang bertakwa di kalangan para ulama aulia illah subhanahu wa ta'ala. Zaman untuk nali, zaman tahun 40 doa untuk nali, doa untuk seleha, doa untuk bunuh payah, doa untuk buat diri ramai semua dia, doa untuk buka. Allah Ta'ala tidak makbul zaman dia, Allah Ta'ala makbul tahun 90. Barulah rakyat negeri Kelantan boleh memiliki ulama jadi pemimpin. Lah, Tuhan kita tak boleh selalu dia kata. Sampai ada sumpah hukum Tuhan, tak apa banyak tak? Sebab Tuhan kata semua salah nak beri. Jadi Alhamdulillah. Jadi apa nak cerita dan dia kata, pakai ye komet dah, semaya molek dah, berderah dah, cuba pakai dah, umrah acak kali dah, minum tak tarik segala, hukum wudu tak boleh pakai. Cina nak letak mana? Berat kakak ni ada kakak. Cina dia tanya nak letak mana? Aku tanya dia tu. Waktu mu duduk dalam perut mu lah, mu duduk celah mana? Aku tanya. Dalam perut tak ada kakak. Najis pada, susu pada, darah, pedas, hati, liver, jantung, lemuk, gastrik, ulungan, kala batu, ada raka. Tapi Tuhan letak lagu mana? 9 bulan, 10 bulan, selamat, keluar dia kata. Sahah tu dulu. Allah ya Rabbi. Kalau dalam perut ni Tuhan boleh bubuh budak. Tak lemah lu beda. 12 bulan mana? Ada hak mana 2 tahun mana? Imam Syafi'i, mak yang mana? Lebih 2 tahun. Pernah ke tidak amu nak tanya makcik hak menanda anak? Dengar anak tiap dan buat aja dengar. Kalau dengar tak sah kata tak beda, makcik berlari dia. Ada apa? Tak tiap lah. Siapa dia jaga? Sebab Allah Ta'ala jaga. Demikian juga ada kata hukum wudu di hukum Allah Ta'ala. Mereka jaga hak Allah Ta'ala. Ada seanak tak mana Cina. Dunia ni luar kan? Dalam perut dia spek. Aku fikir macam yang kedua pula, orang perempuan mampu tangguh anak dalam kandungan selama 10 bulan. Ada 3 kilo, ada 4 kilo, ada pula sampai 3 duduk dalam, ada sampai 4 duduk dalam, 2 tu boleh. Cuba pakcik kau pahit, dia beli buah timun Cina, ni luar ambil 3 kilo suku lah. Esok lagi ambil kain batik ngomong ni pikat tu teh beli semalam ni, tak usah kata tak kenapa tahu. Ambil timun Cina 3 kilo suku tu letak ikat kain batik gini jalan, tak usah pergi jauh lah, pergi cari 3. Ambil dah rasa bawa timun Cina ke rumah kecil bu. Sebab hak tu murah, hak tu mu jaga. Tapi sebab apa orang perempuan bayi 5 kilo, bayi 3 kilo, bukan duduk luar, duduk dalam. Sebab apa boleh bawa? Sebab apa dia suka? Sebab apa dia nak? Inilah ilmu Allah ni. Jangan duk fikir dengan akal kita, kakak tolong lah. Duk ukur akal dia semua dia kata. Cina nak tak mana? Sia nak tak mana? India nak tak mana? Kita salah pula. Siapa dia buat Cina? Siapa dia buat Sia? Siapa
sakit mah buka diri. Nampak segala kita pilih kita pun. Ani yang kita pilih pas kita bakal mati. Banyak kalau kaya amin tadi kata. Kita pilih pas kita jadi mati. Kita tidak mau berhakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk bawah cahaya bulan Allah, duduk bawah cahaya matahari Allah. Pernah Tuhan minta suruh kita bayar matahari dia? Kita pasal lampu rumah kita 10 meter dekat 300 bulan. Tuhan cak matahari dia, bulan dia, tak ada kata cukup lah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ya ayat. Bayar dengan bersyukur, bayar dengan ingat Tuhan, taat kepada Allah, jangan menghina perintah Allah di atas sekalian. Jangan langgar arahan Allah dan jangan menghina sunnah Rasulullah. Itu bayar tadi. Anilah dia mau hidup ayat atau paham hati macam-macam, pecah belah, kecil muda. Dia tu tak ada gelah. Mari dia juga barulah jelas. Ajak kaki mau. Hak ulama tadi dia kata 3 orang dari dunia lagi. Apa? Tu pohon kata macam sudah 80 tahun lebih. Sudah lama para ulama pergi tidak diganti oleh Allah. Tuk nali pergi tak ada, tuk nali dah mahu. Tak. Hak akhir baru itu haji Allah dulu takut. Nampak tak? Tuk biasa pasti tunggu pada pagi syawal baru ni adik kakak tak berganti bahagia sebagai dari pohon melapar puluh nyaduh hino nyaduh kutuk tiap-tiap boleh pemimpin amni adik kakak aci wayak tak kenal mana tubuh terbeda gini tiap-tiap biar meledak awal siya adik kakak kita tanya lah baik kebuk baik Tuhan dia klik kedai tu Pak Ampun tengok tiap dia tu raja nak minta ketik dengan ketik yang kena kamu tu sekarang baku apa panggil kepong gaduh dia berhenti motor tak gaduh kedua orang dia nega atas nyata dia semua tu raja dia asal pakai tak tu dia pasti tu raja dia ada ketik kalau 20 tahun dia nak nasi dia mau berapa kali nak nasi untuk bulan ada gitu aku berfikir nasi tak pernah makan bahawa hina tak malu kau ada orang bukan Islam dia kata hormat kepada ulama anilah dia kata beza pak dengan amu balik tak ada kedah dia kata belakang wajah betul sini kata sekalian jadi kita balik pengenalan tadi dia kata pengenalan di mana perbezaan antara pak dengan amu ni boleh dikatakan lama negara tak erti dia kata sekalian dia main serupaya nak pula PT 500 ada lagi 230 ringgit tak ada dia yang beli hamu hamu nak tanya dia kata sekalian pusmen dia kata surat pusmen pasal dia kata dia kata haji jawab yang erti dia kata ayah hamu pusmen dia kata surat rumah kita tu surat pusmen pasal siapa surat orang kata kita dia tu pakai gaji jual kalau surat kita ada stay dia tak ada menekannya tu siapa kata dia boleh kau pusmen pasal tak gidi makcik hati tak surat ambo hati tak kena jadi pusmen tak boleh makcik untuk jadi pusmen pelana kalau jadi pusmen dia tujuannya apa tak bukan bintik dia sebelumnya apa tu salah dia kerja dulu wahina pada pemudu wahina pada kerajaan negeri Kelantan hafidah tanah pula tanah sungai tepi sungai putih jua Cina bakho siapa pula Singapura putih Cina doko tahu kan
Singapura, Pulau Pisau, Pulau Raya-Raya, Pulau Batu Putih, Kota Tinggi, tempat tak ada air dan sebagainya oleh kerajaan Singapura adik kakak. Jangan kita tengok adik kakak sekalian. Nampak macam hak siapa. Walaupun hak jauh, tapi nampak macam hak siapa. Cuba tengok adik kakak sekalian. Kapan nelayan kita nak pergi pun tak boleh tempat tunggu api adik kakak. Nyamak dia mau cuba adik kakak. Ada nampak hak kita. Buka Pulau Iskandariah 20 km persegi, 25 km persegi adik kakak bebas memiliki semua aset harta situ. Buka pada warga Singapura dan kerajaan Singapura sudah lama buka ke warga negara dari kepada rakyat Israel. Kakak sekalian. Tengok. Ada kata dua pihak pakar Israel. Mung kaki je hak sungguh dekat kakak. Dua pihak bukan kerajaan pakar apa. Kalau dua pihak ni kerajaan nak siapa? Kalau dia Perdana Menteri nak siapa? Habis baca dia kakak. Jadi begini cuba kita perhatikan. Banyak orang tidak tahu dia kata supaya ni pahau ni amin sama-sama bekerja membantu dah. Sama-sama kena noreh dah. Sama-sama mati duk kubur taluk dah. Ayo mari dengar dia kata. Jadi insya-Allah malam ni hok mari dengar nama usul hari selalu pak ni dia kata. Sebab amu ngaji 9 tahun dah ada amu dia kata ada Pak Ruti kita amu kita nak tengok apa dia sebab apa dia. Pak Ruti mari kita amu dan ngaji. Hak nak cakap dalam amin ni dia tidur di sekambi dah. Amo pak dapur, amo di hapi dia kata. Amo tahu dia pakai ajinomoto jenis gapo. Amo tahu dia pakai sucili model gapo. Amo tahu sebut rasa jenis gapo. Pak mari kira kita kata apa sih pek kita tadi kata. Bapa tinggal amu ada kata tak dulu pada urusan. Niat usaha perbuatan rosak, akidah rosak. Nak ada mana ni? Niat rosak. Siapa niat ni? Cuba kita tanya. Dia bawa sama. Pada timur, pada barat, pada Jepun. Habis setakat tu. Mari bola. Islam hadari. Habis dia buku Malaysia dengan saipok Islam hadari. Di antara negeri hak balu sekalinya, negeri Terengganu. Habis tak sepah Islam hadari, stadion Islam hadari, tepi jalan Islam hadari, lada kapal sawit Islam hadari, ternak ayat ternak udah Islam hadari. Habis gila kali Pak hadari, Boto hadari, Jabah Rumah hadari. Marilah ngaji bunuh lah Allah. Bunuh Allah mari ngaji. Ngaji kata lagu mana? Islam hadari tak payah. Buat habis saibok. Sebanyak mana saibok Islam hadari diwaji? Tak kurang 8 bilion. Seluruh negara tak termasuk tukar-tukar ceramah mengiklankan kepada seluruh dunia dari kata Allah sendiri jumpa dengan Presiden Amerika tunjuk katalog Islam hadari ni ada kata tak kurang 8 bilion. Maknanya molek dah Allah buat hijau ada kata habis NJC kerajaan ada kata semua lama Islam hadari negeri Terengganu bijak lestari Islam hadari negeri Pahang bijak lestari habis tak kurang 8 bilion saibok. Mari ngaji arah kepada semua MPKP hak duduk dalam negeri-negeri ada kata Pahang, Perak, Melaka, Perlis, Kedah nak semua rabu buat saibok tadi. Kita tak samai hal ni. Kita naknya satu Malaysia. Marilah buat kuasa banangan kat copet bawa segar copet bukan megong-megong jejak tu sapu. No, tahu celah bukit mami tak bakal sapu. Sebanyak mana wajib tak kurang 8 bilion sebagai saja saibok saja. Persoalan kita mana ada baik Islam hadari dengan satu Malaysia. Kalau bahaya ni balik betul sebab apa Najib tak bertahan, sebab apa Najib tidak sambung. Anilah nak kita ada kata sekarang dia UMNO ni dia tak mengaku halal, dia tak mengaku hudu, dia tak mengaku sesat. Setelah sesat baru dia tahu dia kata sekarang. Sumpah tu sumpah UMNO dah tu lagi UMNO kalau kena ngomong
kita nak beli kereta kacin, hak ada 12,000 pergi finance dengan bank. Kalau nak pergi nak finance kereta, dia minta potos IC tu lelaki. Kalau ibu tunggang mana salah dia? Kita tu lelaki nak beli kereta pergi DP, dia minta potos IC bini. Dia takut tu lelaki mampu kereta hilang, mesti kita cari bini. Apa? Tu harga 12,000 yang nak pinjam kacin. Tak kira Datuk Saleh nak pinjam duit gua hasil 5 juta, isteri tak ada kenang-mengenang. Betul. Aku terang, suruh Pak Cik pergi pinjam duit gua 50 juta. Dia tanya, ada Pak Cik pergi jaga, bini Pak Cik pergi jaga kok. Bini yang gua jual di rumah ni. Pak Cik ambil juga tu boleh kosong. Dulu dah makan gua 50 juta dia. Betul. Apa yang sangat tu dekat tu. Jadi dia begini, rekas kita, dah, dia berhormat Datuk kita pengaruh dia. Dah. Rekas kita begini adik aku. Dah. Pada peringkat awal, memanglah murni ini boleh ditangani sebagai haram. Tahan molek tidak? Pada peringkat awal. Tetapi dia tidak tetap di atas peringkat yang harus selama-lama. Dia kena tengok yang pertama, kaedah hukum syara' mengajar kepada kita wa faidatuhu. Ma faidatuhu. Berapa kaedah dia? Apa tujuan dia? Apa matlamat dia? Situ makhluk dia. Hak ni orang tak faham dia kata. Sebab dia ada orang ngaji kaedah masuk mereka. Apa ibarat gini? Ibarat kata ni pisah makcik dia. Pada peringkat awal memang pisah ni hukum dia harus. Kenapa? Kalau yang nak pinjam, dia kata makcik, pinjam pisah semesta, amun nak siaikan. Hukum dia harus makcik bui ke dia. Ada. Dan hukumnya jadi sunnah. Sebab kita beri pinjam pisah, dia nak siaikan, nak makan nasi. Hukumnya harus dan dapat pahala sunnah. Itu kita sedekah dia tadi sebab dia pinjam pisah kita adik kakak. Tak ada lagi. Nampak tak? Yang kedua, satu orang pula kita kata orang Kuala Lumpur ataupun orang Bacok ataupun orang Jeli mari di mana? Mari di Talak misalnya. Pocik pinjam pisah golok sementara. Pocik bertanya, nak warga apa pisah golok? Orang Bacok, orang Jeli kata, apa nak wadi ragu nak ikan orang, apa balah orang kata baru. Hukum dia tadi kata, pisah yang haram tadi sudah menjadi haram kalau kita beri kepada peraku, kepada penjenayah, kepada perampok. Beri kepada orang nak siaikan, nak nana nasi, hukum dia haram. Pisah yang sama. Nampak
maka faedah dia otomatik undi yang haram tadi menjadi haram. Perhati lagi. Bisa tadi kalau awak diragu hukum dia haram. Kuasa undi itu bukan setakat meragu. Sebab apa orang berani bunuh dia makcik? Tanya Asma. Sebab apa orang berani bunuh dia ni? Sebabnya kerana orang tak takut kepada hukuman manusia. Sebabnya hukum hudud tidak dilaksanakan. Sebab apa orang berani curi? Sebab orang tahu kalau curi pun masuk dalam jail. Ada pagi nasi lemak, tengah hari nasi lauk ikan bawah, tengah malam mi lauk udang. Tak ada seluar yang tolong beli seluar, ramah orang tolong putih, kasut orang tolong beli, perut gigi orang tolong beli, elektrik orang tolong bayar, nak gini dia orang mengambil rumah lagi, tak pernah tambah naik bah. Nampak? Mari ambil pula pukul 9 pagi, pukul 4 pagi, mari dah. Untuk pergi cek. Pipi turun tangga, cumi gelap. Takut apa bunuh orang? Takut apa curi gambar? Duk dalam motor, Pak Nano, mau Pak Cara. Duk dalam Jepang, ngamuk itu negut tingkat. Sabar kita pergi dalam dia, kita kena amat pendek. Mak, kamu duduk mana? Oh, saya masuk Batania. Ani. Jadi persoalan. Sebab apa orang berani murtad? Hukum murtad ni nak cerita ketua dan rahmati Allah. Kalau seorang saja ada orang Islam murtad, dibiar pada orang Islam, maknanya kerajaan umat Islam tak berani. Biarlah dia murtad, dia punya pasal. Tuan-tuan apa nak tanya? Kita dosa ke tidak dari kata sekali? Astagfirullahaladzim. Kita tak boleh nak jawab sesuatu mereka. Sebab apa orang berani murtad? Selama mana wajib orang murtad? Kalau mengikut mufti negeri Perak tak kurang 240,000. Ada setengah kata 50,000, ada setengah kata 450,000. Bagi amat sampai berhukum. Itu persoalan kita. Sebab apa orang berani jadi murtad? Sebab apa orang berani tukar agama? Kerananya tidak ada hukum hudud bak murtad. Sebab apa tidak ada hukum hudud? Sebab kerajaan Barsenasna tak berniat untuk melaksana hukum hudud. Apa sebabnya tak ada niat? Yang pertama dia kata hukum hudud tak sesuai di zaman lani, hanya sesuai di zaman padang pasir. Yang kedua pula dia kata kalau laksana hukum hudud, negara kita huru-hara, ekonomi kita akan bankrupt. Tak boleh.
adik kakak, alhamdulillah. Apa dia kata? UMNO sudah komite ni sudah kata-kata putus. Anak pada sudah tetap pada UMNO dan Barisan Nasional tidak akan mengkaji, tidak akan melaksana, tidak akan mengubah untuk melaksanakan hukum hudud selama-lamanya. Dalam UMNO sudah tutup, hukum hudud sudah tutup itu. Dalam Barisan Nasional tadi bicara pembak hukum hudud, kata Pakatan Barisan Nasional MCA Groknya dan seterusnya. Jikalau UMNO ada beria-ia untuk melaksanakan hudud, maka putuslah hubungan dengan Pakatan Barisan Nasional. MCA nak keluar, Groknya nak keluar, Dayuk nak keluar, PPP nak keluar habis, nak tinggal UMNO congok. Kalau UMNO ada terasa nak laksana hukum hudud, selamat tinggal UMNO, kita cerah kalau 10 kata Barisan Nasional daripada Presiden MCA. Maka UMNO sebagai menghormati ucapan Presiden MCA, buatlah keputusan bahawasanya UMNO tetap tidak akan melaksanakan hudud selama-lamanya. Tutup itu dah dia kata. Fikir molek dia kata. Maka inilah dia kata, mungkin bulan 5 bulan ni dia mari nak punya bisa pula dengan kita. Mati kena tanya, betul aku boleh hunimu, tapi aku nak tanya dulu. Kalau mu benar mu buat apa, kalau mu benar mu sekat apa, maka tak payah tanya sebab payah jelas lagi bersuluk. Dia nak tanya ni bagi tak tahu. Kakak UMNO tu dia nak keralah ni. Orang panggil orang tolong. Dia kata mana Selabiah baru ni mati. Teragat sekali Mika. Teralah di kamu sekali. Teralah sekali Mika UMNO Kelantan. Ya Allah, ya Nabi. Upah demo ni 50 tahun lebih. Dah bukan tak kerah. 5 bata-bata pun kita telah. Dia kata. Bukan siap datang kau naik murah. Bukan kau ilah penjenayah. Kau hagana. Jangan jemput. Bapak siap pula. Tuan-tuan sekalian. Tidak ada kita dengar orang bunuh orang. Ragul kanak-kanak umur 8 tahun. Kemudian ambil pisau gelap-gelap. Ambil bala bakar. Suka bakar pelanuk. Mana ubat demo ni? Ubat korang. Adik kakak. Astagfirullahaladzim. Adik buat fikir mati. Kalau anak kita umur 8 tahun ini, tak sangat tahu pun pilih tak ada. Amal rasa mau mati bukan anak mati. Tahu-tahu putih tidak mati. Ni gapo pucuk gapo. Jangan fikir semata-mata. Dah begitu azab dah. Kita kena fikir apa sebab pembunuh penjenayah ganas dan berani melakukan demikian tersebut. Fikir molek. Sebab apa dia tahu? Sebab mak kata dah tak dimati. Siapa dia nak takut kepada penjara? Adik pagi nasi lemak, tengah hari nasi lauk ikan tergiri, tengah malam mi udah pula. Siapa mandi orang tolong beli, Colgate orang tolong beli, gamuk orang tolong puting, bil elektrik orang tolong bayar, siapa Jepun orang tolong beli, keluar je ada gaji lagi. Punca apa? Puncanya sebab UMNO balas hukum hudud. Sebab tu ada kata sila. Kalau ada ustaz-ustaz UMNO, tak kira cucu cicit kau seleha apa, mari sama, bahawa agama, mu kata, mu cintanya selalu, tak payah cakap bahawa hukum hudud. Sebab UMNO sudah tutup pintu hudud. Tak akan laksana dalam UMNO. Dia mari cakap pindah kali saja. Sungguh amat. Sahabat sama kata, tak betul dan tak kena kalau Ustaz UMNO mari kamu cakap bahawa hudud. Sebab apa? Sebab pakai besar dia tolak dah. Reject dah. Mana pakai besar kata, aku tak beli dah barang ni. Buat. Inilah adik kakak. Astagfirullahaladzim. Maka semaya tak tinggal puasa, tak tinggal. Nak buka puasa pula. Caiwak umum. Tak buka nak teko takut kuat pahala. Comel tak tu. Sungguh lagi. Tapi sedih tak nampak puasa. Kita dah semaya ketika semaya dok siang anda dekat baca Quran kita dulu dengan mati sekarang dekat Quran. Kita pecah muhasabah. Alhamdulillah aku judi tak rajin minarok, tak rajin zina, tak rajin bujai dah sama sekali.
tetapi mu kena ingat walaupun mu tak kena merampok, mu tak kena bunuh orang, mu tak kena belasah orang, mu kena ingat kalau tidak satu masa kelompok mari alik pagi di rumahmu, dia pun sudah layak padamu nak pinjam pisah, nak ditikir orang. Bapa murui juga kerana pisahmu lah nak termati, kerana ulimu lah dia dulu harap judi. Tak sama kaya. Aku tarik puasa nak tahu. Sebab apa judi kerana teguh boleh stop. Sebab puasa tadi pisah kita boleh bertemu. Kita boleh pisah pada tubuh keras tali loteri, keras tali judi, keras tali kelas tali suara heboh, keras tali konsep maksiat. Kembali kalau bui kepada UMNO, dia keras juga, keras raya tempat jamu, ugamu. Kau dia kata, jahatlah, kami dah benar. Tehar molek dia kena tahu kucur. Ingat molek berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dah satu orang tu, gini orang dua orang. Dia sakit, bila dia sakit dia menazar. Orang jahil dia menazar dia. Dia kata jika semua penyakit dia tak cakap ubah dah penyakit dia. Ya, kalau semua penyakit dia nak makan untuk anjing dia babi pelat tu dah. Orang setengah orang kalau siang dia nak pakai peluru cilah kami. Tapi dah masa lalu nampak biar. Akhir sekali tak dia berhasil penyakit dia macam. Jangan uji dia siap. Apabila siap penyakit dia tadi, dia pun nak pakai lalu lah. Dia memang dia tak nak pakai lalu. Tapi lagu mana nazar dia tadi? Dia pun cari lah khalifah tadi. Kata Sayyidina Umar, ada ginilah dia kata memang benda ni gerak kalau kamu nak buat. Tak apalah, mu kena bayar video. Bayar video di mana kena kodok, ganti denda dia. Iaitu mu tak bayar tunggu cari makan, mu tak anjing dan babi, mu pergi cari mana-mana rumah ada dalam negeri ni. Yang mana tak rumah tak ada rekod, judi pun ada, minarok pun ada. Mu tunggu je turun. Turun bukan naik ke rumah. Tunggu je turun. Apabila hujan turun, air mengalir aku kaki limut cori atas ni tak? Kata Sinawar, mu ambil tangan muka situ, titik tu, mu ambil sapu mula, kira jadi dah sumpah minum hak tu. Sumpah minum mu tak habis dah. Sebab atas rumah tak ada batu. Datang rumah UMNO ni, bukan setakat tu, token pada situ, kira pada situ, hak lulu pada situ, hak suruh pada situ, hak petahal pada situ, hak pelindung pada situ, dah situ belakang rumah tu. Iaitu rumah Barisan Nasional. Nak joget pondok situ, nak nari pondok situ, nak bujang pondok situ, nak nipu pondok situ, nak rasuah pondok situ. Allah ya, tak sebut. Padat nak boleh mampu mana padat. Amu jangan baca mana. Ditahu ya. Amu tanya orang baca sungguh baca. Amu tanya kata orang baca apa punya mana. Sini banyak pak. Buruk apa nak ulahnya berapa kau sini bukan anak nak pokok mana. 1,500 pun tak ada bayar kan ustaz kata. Paham kata ada jual 500 tu tak mana. Anak pada. Fikir ada kata dia. Jadi sahabat tu dari segi ukur syarat tadi wa faidatu. Gapo beda pula hebat. Asalnya UMNO maya ada. Apa beda wai bicara? Dia kata apa beda tuan guru yang diceramah hari-hari mengajar suruh nipah. Tu guru pun ada kata sekalian. Dia ayat lagu mana? Imtisalu awamirillah wa jatinabun nawahi. Tolonglah berkuasa pada Pak. Kalau tetap dia nak kuasa tak dimencukupi siapa pada Putrajaya. InsyaAllah ulama berjanji, ulama akan melaksanakan sedaya upaya dengan kalimah La ilaha illallah. Terhakim kepada waktu nak jatuh hukum buku Sahih Bukhari, buku kitab-kitab fiqh Tabar. Semua majlis
buka Quran dulu. Waktu tu lah adik kakak sekalian, hak jaga di Putrajaya apa orang ulama, hak duduk di mahkamah pun juga ulama. Dan pada waktu itu juga lah adik kakak, dengan izin Allah, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sudah naik daripada Sultan Ahmad yang kelima, Sultan yang berjiwa rakyat dan beriman pada Allah. Sarangan Sultan kita, Sultan Ahmad yang kelima, dari kita pembukaan dewan negeri baru-baru 2-3 minggu lepas dia kata, better minta pelaksanaan Islam mesti secara seluruh dalam negara ni dia kata. Alhamdulillah. Sekarang ni nombor 2 timbalan yang di Pertuaga. Siapa dia Pertuaga? Sultan Abdul Halim daripada Kedah. Negeri mana yang memerintah negeri Kedah? Parti Islam Malaysia lepas. Siapa dia timbalan di Pertuaga? Iaitu Sultan Kelantan, Sultan Muhammad yang kelima. Siapa dia kerajaannya? Parti Islam Malaysia lepas. Dekat kan tak? Dekat tak? Siapa ketua hakim negara adalah ni, iaitu anak negeri Kelantan. Keturunan beriman dan beramal dan bertakwa kepada Allah. Tengok. Siapa dia Perdana Menteri yang jaga Putrajaya? InsyaAllah Tuan Guru. Tengok. Memakar dia kata terimunisasi. Jadi hijau lah. Kalau tidak. Benar ni luka. Sungguh Allah Ta'ala susah untuk mengakhiri kata baik supaya bertemu yang dikata sekalian menjawab 3 minit yang dikata sebab dia harus tak belajar dia kata sikit-sikit minta bertemu sikit-sikit minta bertemu dia kata bila dia kata dia minta masuk dia begini dia kata orang kita kena jawab sebab dia tutup kata pilih dia kata sikit-sikit orang itu jadi sama dia begini kayu Sultan Brunei dia kena buka untuk derma sekaya-kaya Arab Saudi dia kena terima derma mana kalau tak ada sumber yang wajib untuk tabung jihad fisabilillah. Ada kata satu masa mungkin kita arwah dah Malaysia mendaratkan Islam dengan sebab kita betul-betul dengan sebab kita rakyat negeri Kelantan buat satu permulaan tahun 90 akan ulama, maka Kedah akan mengikuti, insya-Allah Terengganu akan mengikuti, insya-Allah lepas ni seluruh negeri dan saya akan mengikuti. Ada kata maka sumbernya kita buat poskia kedua yang kata yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dosa besar ni kata oleh kata sekalian. Bukan kerajaan tak mampu nak mengikuti pada aktiviti undi, tapi kalau semua kerajaan ada kata mana sumbernya kita boleh derma niat pada mu kita mendengar dunia, niat pada ayah kita, adik-adik kita ada kata apa tujuan dan faedahnya kerana melaksanakan perintah Allah di seluruh peringkat, terutama di peringkat mahkamah tinggi, mahkamah rendah, mahkamah agung. Demikian juga pemimpin menteri kabinet adalah yang berakhlak, beriman, amanah dan jujur. Itulah kata sekalian, insya-Allah lepas ini mengusia ke istihalah atau tidak bisa lagi ni kata sekalian. Jadi maknanya dia kata sekalian jangan keliru lah hujung amal itu amal masih panjang dia kata kalau jumpa orang payah hati kalau dia cakap bak pinting dia mengaku terus cakap dia kata sekalian bak pinting ni tak payah betul wala ada kata ketiga Allah dia kata cuma kata pilih dia kata kalau bisa kita beri untuk organisasi kita dapat pahala. Kalau kita beri bisa tadi payah untuk berkebahagiaan dan kalau kita beri pahala. Tetapi kalau kita beri bisa pada kelompok hukum dia haram. Kalau dia bunuh bisa kita untuk bunuh orang dia dapat 1000 dosa. Kita buat bisa juga dapat 1000 dosa. Kita beri unik pada amu biasa judi selama mana sari-sari hidup judi dalam negara kita tak kurang 1 juta. Sehari macam tak kurang 1 juta orang judi dalam Malaysia ada. Kita pun Allahu Akbar. Sedih lagi. Putus tali sama. Apa ada? Tali sama-sama putus. Daging tak sama. Sama juga. Ada akhir sekali di atas sekalian. Mati saya kata jumpa. Ya Allah. Aku tak ada gini ketinggalan.
aku tak kaji guru. Ya Allah, aku tak kaji jadi murtad. Ya Allah, aku tak kaji joget. Ya Allah, aku tak kaji tanya kaki. Apa ni? Ketuk apa? Mereka kata kiram katibina ya'lamuna ma taf'alun wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasibkum billah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Malah itu tak sedih macam tu dengan hati. Dah, saya sudah buka minyak ada minyak. Ingat, weweh rakyat sekali. Banyak. Yang 13 muni ke apa? Muni BA. BA depan orang ni tahu. Gapo? Judi, bila kali nombor 1. Sama yang judi sekali. Cium tahu dia. Pakali ni yang pertama. Boleh kita kau boleh sebab nama begini apa pasal? Kalau begitu tak masuk aku. Masuk tu ya. Pada amat aja ni joget ni akan ada masalah lagi. Aku yang biasa. Kenapa ni? Apa nak sebab ni di sana? Kau hukum kata, hukum wajib. Yang mana tidak tahu. Pasal apa dia kata hukum? Aku kata hukum. Siapa dia tahu? Dia tak semua. Siapa dia tak semua? Dia tak semua. Boleh je, boleh. Happy ada kata sekali. Akhir sekali tak ada kata. Pakat ilmu ada kata Allah. Cuma besok dia dapat melakukan kita. Maki, bahagia sekali. Ani yang kata amati dengan kamu. Buat pengajian pun tak hidup. Buat ekor yang kata. Amu pegawai penerangan Amu Malaysia. Semua penerangan Amu Datuk Mustafa Ahmad. Amu cawa seluruh negara. Tidak ada hati semua mesti ada semua di dalam hati Amu. Saya tak tahu juga. Apa maksudnya? Apa tadi? Karena Amu tak jawab kata Amu Datuk. Amu cik habis jalan mari ada kata. Jari ada bagi Allah. Ada kata saja. Itu yang pentingnya. Sebab apa pentingnya? Sebab Amu takut mati. Amu masa Amu 30. Amu tinggal Amu ngomong 40 sikit. Tapi ada jenis manusia. Amu 20 kuah Amu 30 kuah 40 kuah lagi 50 lagi halal. Masuk 70 dengan kau cari Amu. Bunyi kata deketnya orang tahu nama gapo. Minta maaf lah ya Allah. Lewat waktu. Apabila dia boleh jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi ta'alimihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Maksudnya, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit di dunia ini. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta.
Lalu dia mengadu kepada Allah dengan menyatakan, wahai Tuhan, kenapa Engkau bangkitkan diriku dalam keadaan buta, sedangkan waktu di dunia dahulu aku dapat melihat dengan jelas dan nyata. Lalu Allah menjawab, demikianlah ketika kamu di dunia dahulu, apabila datang peringatan daripadaku, kamu melupakannya, maka hari ini segala rayuan kamu juga akan dilupakan. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang berhormat Tuan Haji Cik Abdullah Maknawi, Ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Mekah Baru, penceramah jemputan kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamid, pimpinan PAS di semua peringkat, tuan rumah sekeluarga, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini dalam suasana cuaca yang begitu baik, kita dapat bersama-sama berada dalam suatu majlis ceramah yang dianjurkan oleh Parti Islam se-Malaysia PAS untuk kita mengajak ibu bapa pengundi-pengundi untuk memberi sokongan dan memberi undi kepada Parti Islam se-Malaysia PAS. Kerana kita orang Islam, kita kena ingat setiap gerak kerja kita, kerja buah kita, kita tak boleh pisahkan diri kita daripada Islam. Semua kita kena ikut ajaran Islam lah. Coba kita tengok Islam ajar kepada kita, start daripada kita nak pilih isteri untuk membentuk rumah tangga pun diajar supaya ambil berat tentang Islam. Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasfar bi dzatid din taribat yadah. Perempuan itu dikahwini kerana 4 kali. Kerana harta dia, kerana kecantikan dia, kerana keturunan dia, kerana agama dia. Dan dalam 4 ni Nabi sebut mu kena letak agama tu nombor 1. Agama nombor 1. Kemudian diajar pada kita bila kita berkahwin, dia dapat anak, disunat kita bel telinga kanan, qamat telinga kiri, masuk Islam. Biar dia dengar kalimah Allahu Akbar tu mula-mula. Kemudian diperintah supaya kita didik anak-anak kita dengan didikan agama. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib pada orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. So ngaji supaya betul. Biar kita kenal kita ni siapa, kita ni mari mana, mari atas dunia ni apa, lepas pada ni kita nak pergi lakukan mana. Biar tahu. Tiap-tiap orang kena tahu. Ngaji biasa arti min aina jitna wa limadza jitna wa ila aina al-masir. Kita di mari mana, kita mari apa, pasti nak pergi lakukan. Biar boleh jawab ni tak. Sebab kita kalau kita jumpa dengan saya ataupun jumpa dengan orang, kalau kita tanya dia mari mana, kalau dia jawab kalau dia tak tahu mari mana atau kenapa. Pernah
pani nak gelakuan tu. Tak nak gelakuan. Tak benar. Jadi kalau manusia tak tahu dia biasa daripada mana, mari bakpo, lagi kuano. Kita tahu ni dia uli anu. Tak kira dia tu lepas ko, pakai serban ko, namo gapo ko, duk kodok putuh ko, tak sedih. Kalau tak kenal kita mari mana, mari bakpo, pasti nak kelakuan no, usok kita. Biar kita tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran manusia ni asal tak ada. Tak ada. Tak ada ni pokok taluk ni asal tak ada. Pokok nanti tak ada lah. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu pada manusia satu masa lam yakun syai'an madhkura. Manusia waktu tak ada siapa dia sebut. Siapa dia kenal kita waktu tak ada. Tak ada. Patu yang ada inna khalaqnal insan. Allah Ta'ala sebut kami yang cipta manusia. Tuhan buat. Bukan yang di sendiri Tuhan buat. Tuhan buat kita ni buat apa? Tuhan buat kita nak suruh kita jadi hamba dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada. So jadi hamba dia. Orang kita ni dia berasa jadi hamba Tuhan tak semaya. Bapa semaya bukan hamba Tuhan. Itu duduk Tuhan. Lepas semaya dia tak ada. Puasa apa yang puasa? Puasa kita apa Tuhan? Dapat lah, sebulan lah. Molek buat tu bukan tak molek. Tapi tak ingin mulik yang nak tarik. Tak benar tu. Tuhan buat kita ni sebagai khalifah Allah di atas muka. Tuhan jadikan tu ada dan jadikan manusia ni sebagai khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa makna khalifah? Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah dan sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, makna khalifah ialah khilafatun nubuwwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Makna khalifah ialah sebagai pengganti Nabi dari segi menjaga agama dan memerintah dunia dengan agama. Tugas kita jaga agama dan kena merintah negeri, negara, dunia biddi dengan ajaran agama. Bapa yang negeri, negara, dunia ni kena merintah dengan ajaran agama Allah. Kerana dunia ni ciptaan Allah. Jangan ingat dunia ni jadi sendiri. Dunia ni adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai khalifah Allah, kita kena merintah dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu maka dalam sistem demokrasi kita kena masuk pilihan raya dan kita kena beri sokongan kepada parti Islam yang memperjuangkan Islam. Ini kita kena faham. Sebab tu 2-3 minggu lepas Amo tengok dalam berita Mufti Pahal buat kenyataan mengundi ni wajib. Ini kali pertama Amo dengar Mufti buat kenyataan mengundi ni wajib. Setelah 50 tahun kita merdeka baru dia kecek mengundi ni wajib.
Kita banyak lama dah wajib mengundi. Dia 50 tahun baru ayah mengundi wajib. Lepas setakat tu lah. Kita ayah bukan setakat mengundi wajib. Wajib mengundi parti Islam. Tu peti ayah setakat mengundi wajib. Nak tunggu bila dia berani kecek wajib mengundi parti Islam. 50 tahun bodoh. Gak 50 tahun bodoh tu peti mati kita pun tak ada. Kalau nak ngaji dengan dia, pak jawab dia yang ayo kita. Dan dia waktu kaedah betul yang dia sebut. Cuma dia rakyat tak habis. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibu. Suatu yang tidak sempurna kena wajib kecuali kena ada dia, maka dia wajib juga. Oleh kerana dalam sistem demokrasi, kalau tak masuk pilihan raya, kita tak akan dapat kuasa. Maka masuk pilihan raya jadi wajib. Sebab mereka cara Islam wajib. Masuk pilihan raya saja, kalau tak undi parti Islam, tak boleh mereka cara Islam juga. Jadi oleh kerana mereka cara Islam itu wajib, bukan setakat undi wajib, undi parti Islam pun wajib juga. Amun nak lesuk untuk peti raya tak su. Tak apalah dia raya sekelak pun sekelak orangnya dia berani juga raya sekelak. Dulu sekelak tak berani raya. Sebab dulu UMNO kata politik suku agama suku kan. Politik suku agama suku. Loni ya sekat kita nak ceramah barulah dia erti bahawa politik tak boleh pisah daripada agama. Lama nak boleh UMNO erti ni dekat 50 tahun baru erti. Orang yang ajar belum 5 bulan erti dah. That's all. Biarlah kalau punya kasar sikit pun nak buat banding ni. Orang yang ajar belum 5 bulan erti. Kita rakyat politik yang agama tak boleh pisah. Nyolah buah juga. Politik suku, agama suku. Terlekat rakyat kita. Pakai dewan negeri. Terlekat sama kita. Sampai kita katakan politik suku, agama suku. Muceramah Assalamualaikum. Assalamualaikum apa? Assalamualaikum ni ajaran agama. Disebut dalam Quran, fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberi ucapan tahiyat, ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka menjawablah tersebut dengan jawapan yang lebih baik daripada ucapan yang diberi. Yakni kalau orang bagi ucapan salam Assalamualaikum, salam kepada kamu, mu jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Mu selamat, aku beri salam pada kamu dan mu dapat rahmat Allah. Itu mana lebih baik. Kalau dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, salam sejahtera kepada kamu, rahmat Allah pada kamu, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mana lebih baik. Mu selamat, mu dapat rahmat Allah dan Tuhan beri berkah berlaku. Awduha, ataupun mu jawab dengan jawapan serupa dengan salam orang beri. Orang beri salam Assalamualaikum, mu jawab Waalaikumsalam. Boleh juga. Baik, Assalamualaikum ajaran agama. Orang UMNO dia kata politik suku, agama suku. Dia tak boleh ucap salam waktu dia ceramah. Dia kena bangun selamat malam. Orang kata
Oh pernah. Orang dah jadi UMNO pernah. Nah, so 50 tahun aja balik ni tak kerti. Baru nanti. Sekarang ni baru minta mufti bagi fatwa disiarkan dalam TV. Muni ni wajib. Betul orang setuju. Muni wajib. Tetapi wajib muni parti Islam. Minta Tok Peti bersetuju. Kalau kita muni parti orang lawan Islam, benar lah. Sebab tu kita tengok orang ni kalau terlibat nak UMNO ngaji agama pun dia telah tahu. Dia tak boleh pergi muka UMNO sebagai doktor. Dia bila bagi doktor, dia kecek jadi doktor selalu kau tunggu bagi doktor. Misalnya 2-3 minggu lepas bergagal sahabat dia kata apa orang PAS ni bai'ah nak jadi calon PAS kena bai'ah ni tak ada dalam Islam. Tu lepas dia kecek kata tak ada tu mengaji kok. Amat tanya dia mengaji mana tak ada bai'ah dalam Islam. Bai'ah ni ada dalam Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Ini ayat Quran. Laqad radiyallahu, sesungguhnya Allah Ta'ala redha 'anil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbai'ah dengan kamu Muhammad di bawah sebatang pokok. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Bai'ah mereka benar-benar ikhlas, Allah Ta'ala tahu. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, lalu Allah Ta'ala turunkan semangat dan ketenangan di dalam hati mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah beri ganjaran kepada mereka dengan pembukaan negeri yang terlalu hampir, dengan kemenangan yang hampir untuk dicapai. Ayat ini menjelaskan tentang bai'atul ridwan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela kematian yang dikatakan kematian Sayyidina Utsman. Bila tiba berita kata Sayyidina Utsman kena bunuh, padahal tak kena bunuh. Tahun yang ke-6 Hijrah, bila turun ayat yang mewajibkan ibadah haji, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Allah Ta'ala wajib bagi mereka yang berkemampuan mengerjakan ibadah haji. Dan Nabi mimpi dia masuk Mekah. Lalu Nabi dengan sahabat-sahabat dia, Nabi keluar sahabat dia untuk menuju ke Mekah. Nabi nak haji. Tahun yang ke-6 Hijrah, bila Nabi nak masuk Mekah, orang Mekah sekat tak pernah masuk. Muka perai kan Mekah ke Madinah. Bila tak pernah masuk, lalu Nabi hantar Sayyidina Utsman mewakili umat Islam untuk berunding dengan orang Mekah. Berunding dengan orang Mekah, bukan mari nak perai, mari nak buat haji. Bila Sayyidina Utsman pergi berunding, maka masa lama tak selesai, sampai Sayyidina Utsman duduk Mekah 3 hari. Nabi dengan sahabat-sahabat keluar daripada negeri Mekah, luar daripada bandar Mekah. Tiba-tiba orang Mekah sebar kita bahawa Sayyidina Utsman ni kena bunuh. Bila Nabi dengar berita tersebut, lalu Nabi minta supaya sahabat-sahabat berbaiat, buat janji setia dengan Rasulullah
untuk membela kematian Sayyidina Uthman. Sahabat yang serta dengan Rasulullah pada waktu itu selama 1,400 orang pakai bai'ah. Bai'ah tok tangan atas tangan Nabi, bai'ah. Janji setia, sanggup mati. Tidak akan lari, akan perang, lawan. Lawan bongkok. Bila orang Mekah di Itar tengok, dia tengok orang Islam sanggup berbai'ah, sanggup mati untuk bela kematian Sayyidina Uthman. Lalu orang Mekah rakyat cerita sebenar, dan dia lepas Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tidak dibunuh sekali. Dia orang Mekah takut. Lalu orang Mekah buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjanjian Hudaybiyah. Itu bai'ah. Dan semua sekali ia berbai'ah, semua sekali lekat janji kecuali seorang. Seorang yang tak lekat janji dalam bai'ah tersebut, iaitu Jadd bin Qais, kerana dia ni orang munafik. Dia ikut ke Mekah juga munafik dia. Ikut sekali dengan Nabi. Bai'ah juga. Tapi bila lagi nak perang, dia nus ada betul. Ini perangai munafik. Jadi ini bai'ah. Dan bagaimana bai'ah berlaku ketika perjanjian Aqabah. Bai'atul Aqabah. Aqabah ni tempat orang lontar ni. Nabi berbai'ah dengan orang Madinah. Orang Madinah berbai'ah dengan Nabi di dalam Bai'atul Aqabah Al-Kubra. Bai'ah itu dibuat di tempat melontar, Jamratul Aqabah. Nabi minta supaya orang Madinah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, tubayi'uni 'ala as-sam'i wat-tha'ah fi an-nashati wal-kasal wad-nafaqati fil 'usri wal-yusr wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa an taqulu fillah wa la takhafu fihi lawmata la'im wa 'ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtu ilaykum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah in wafaitum. Ini bai'ah. Berbai'ahlah kamu denganku, kata Rasulullah, ala sam'i wa ta'ah, untuk kamu dengar dan taat kepadaku, fin nasyati wal kasal, sama ada dalam peperangan ataupun ketika aman, wan nafaqati fil usri wal yusr, dan berbai'ahlah untuk kamu menafkahkan harta kamu, sama ada waktu kamu susah ataupun waktu kamu senang, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan berbai'ahlah kamu untuk melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar, wa an taqulu fillah, dan hendaklah kamu berbai'ah untuk memperkatakan yang sebenar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, wa la takhafu fihi lawmata la'im, dan kamu tidak takut dalam memperkatakan tentang syariat Allah, agama Allah, lawmata la'im, sekalipun orang mencela kamu akan teruskan juga, wa 'ala an tansuruni, dan hendaklah kamu berbai'ah, berjanji setia untuk memberi pertolongan kepadaku, wa tamna'uni, dan kamu pertahankan diriku, idza qadimtu ilaikum, apabila aku berhijrah ke Madinah, mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, kamu akan pertahankan sebagaimana kamu pertahankan diri kamu, istri-istri kamu dan anak-anak kamu, walakumul jannah in wafaitum, dan kamu diberi jaminan surga kalau kamu benar-benar melaksanakan bai'ah yang kamu ucapkan. Ini dalil. Tiba-tiba ada orang kata bai'ah dengan pimpinan PAH ni tak benar-benar dengan Islam, termasuklah ada geti dan baca lah apa-apa sama dia tu negeri tak tahu. Ambil nama bai'ah. Bai'ah dalam perjuangan Islam memang ada. Memang ada. Kadang-kadang anu tak boleh bai'ah sebab dia lawan Islam. Itu betul. Apa dia kata PAH betul bai'ah? Apa jadi kuat-kuat kau nak? Jangan tunggu tuan-tuan. Harus tunggulah pada waktu.
Kok lo ni gerak-gerak melako dari mana? Lo ni kok kehiali ngaku dia tu kehiali. Dia ceramah orang bagi kaset kamu dengar dia kata tu ni aziz tu apa dia kata? Atau guru sebenarnya saya dia kata tuan guru kepada jadi. Allah Akbar. Apa hal ini? Hah? Dalam anak kehiali tu guru. Orang mau mati pakai kehiali jadi email keras. Dunia wakil zaman punuh. Lalu orang bukan sangat punuh nganu. Jadi tu orang tak terkali tak serah. Tak serah. Jangan tunggu bagi tak terkali. Boleh orang itu sama dua kecek tu. Tak ada. Ngawa kamu cinta kamu boleh 500, bukan di anu. Oleh kamu. Dia ya, nak boleh duit dengan Allah dia kata. Ketua bahagian anu minta tolong undi lah anu sekali undi lah dia kata. Anu 2 kali tanya dia kata anu. Oh dia mengaku 2 kali tanya 2 kali anu. Tolonglah undi sekali. Jadi orang kamu dah belakang dia kata tak apa lah hari ni kita undi lah. Tak sampai ber. Cuma kain lagi untuk nimpah. Hari ni kita undi. Undi lah hari kita tahu. Cari letak. Kata mana datang tadi. Kadang-kadang tak ada tok tadi dia tak pakok tadi. Pitih 500 bukan duit anu. Amat cari orang pak duit anu orang pak tak ambil seria tu. Tak ambil kalau anu kata ambillah duit anu. Ni duit saja. Duit saja. Patu anu dia bagi duit dua-dua sekali dia jatuh. Sebelum dia bagi dia. Dia sekali dia rasa dia nyawa-nyawa ikan. Baru orang tunjuk baik. Dah dia tukar dalam tukar. Anu ni buat jalan tukar MCA dan IC tukar pula tukar sendiri pun nak patah. Anu buat dua orang mereka. Jadi oleh kerana dia tengok janji kita pakai cara ayat dalam buku jingga di banyak kala dari Kelantan pun budak-budak bagikan kita buat banyak kala. Maka dia mesyuarat buat dia nakuknya kita kena tunjuk air juga. Kita kena bagi. Budak kita bagi 100. Orang semesti 200. Orang tua dah dah. Orang miskin kita bagi 500. Dia bagi ni kerana kita kuat, ni kerana tak kuat. Kalau dia kuat dia tak bagi, tak dia kuat dia bagi. Dah. Ni bila anu rasa dia nak anak dah. Dia bagi 500. Kalau dua-dua nak banyak lagi, kena jatuh anu. Kau banyak boleh. Kau banyak. Ada kita melihat, kita lebih banyak lagi insya-Allah. Sebab rasuah kita tak terlibat dengan kita. Terbukti 22 tahun, bukan setakat 22 tahun. Kalau kita campur dengan gambar Pak Meletup dulu kali pertama tahun 59, 18 tahun, campur dengan 22 tahun, dah 40 tahun. Soalnya bagi ayat apa tu? Tak pernah didakwa di mahkamah kalau terlibat dengan rasuah. 40 tahun. Ini rekod bersih. 40 tahun. Dia tak ada siapa dia pun boleh nafi. Dan kita pernah dikasih kursi dalam zaman negeri, dalam benda yang lalu. Orang tawar duit, buat bagi duit, sopir. Kau pakai ayat apa? Pakai ayat apa ambil ekor gitu. Sungguh ayat sopir, bukan 500, ekor gitu. Bukan juga, dia ayat apa? Tapi duit haram tak pakai tuan-tuan. Tak pakai. Sok pun kita tak pakai duit haram. Sebab tu tuan-tuan yang menimpa kena berasa hati. Kita undi pimpinan PAH ni tak ada prinsip. Orang tawar puluh juta pun tak ambil. Untuk balik hati tak ambil. Sebab tu tuan-tuan orang di IP tapi buat ayat di IP dia kata kita malu juga kata. Kita malu di IP. Di IP kenapa? Kena binti. Keadaan ada nampak kena binti. Orang apa dah?
okey. Dia tak nampak sebab dia baik okey, dia tak nampak. Dia tak nampak. Betul? Apa yang ada sakit ke orang? Dia kalau tidak nampak, tidak boleh pun. Tidak boleh, kata nampak. Nampak je lah. Tapi dia kena ingat, depan dia tu cat. Cat, tahu cat. Dia nampak sekali ni cat. Kalau jatuh pun netel, kalau cat, jatuh pun negak, sama telur. Nak minum air cat. Tak percaya, saya kira tanda lah. Nak tanda tanam memepak, tak apa, tanam menanti, buat apa, saya kira. Kita beri. Dan tak ada masalah. Saya kira. Beri riwayat dia kaki. Kalau pelai raya akan datang. Dia tak ada sendiri. Sebab undi dia semua orang tahu. Pengundi bayar ini hanya ada 400 orang. 400 orang. 400 orang mengundi. Dah. Untuk mengulu kapung rakyat dia ada 400. Nak ngulu hebat tu ngulu bapak atur ni. Kan dia pandai dalam pelihara ayam cik kalau pasir. Lawan 3 juru. Tahu tak? Dulu. Boleh apa ni? Para tu ni. Betul ni boleh. Saya satu kacak besar dia. Tak? Tu dia. Dia nak asam tak dia. Sebab dia dipecah daripada UMNO, dipecah seumur hidup. Lagi dia hidup tak masuk UMNO, dia kena mati dulu baru boleh. Tuan-tuan ingat tak? Masa dia kena pecah dulu diisytiharkan, berahli ini pecah daripada menjadi ahli UMNO seumur hidup. Tak ada UMNO tak pernah pecah pada seumur hidup, kecuali berahli saja. UMNO tak ada. Jadi UMNO, dia pecah berahli seumur hidup. Berahli tak boleh masuk UMNO, kecuali dia kena mati dulu baru boleh masuk UMNO. Lagi dia hidup tak boleh pun dia pecah seumur hidup. Pak mati sama dia nak ke UMNO. Kau mati nak ke UMNO lagi. Tak? Kau kaya kaptu dengan Islam. Orang mati nak ke Islam tak? Tidak begitu. Apa orang kawasan Ambon? Orang UMNO kalau mati, baik tahu kita mana? Baik tahu kita. Dia pun nak pengawal itu. Apa kena? Dia kuat UMNO. Anak-anak dia UMNO lah tu. Bila mati yang mati. Kita kena awak kapan dengan kamu nak minta tolong Ustaz kata. Tak tolong kapan, tak tolong jadi tekmel kata. Kalau kita bersiap dia mati. Gemuk dia mati kan. Kata tak apalah insya-Allah lah. Kita ada kerja, pakai pondok kerja kita. Bila mau insya-Allah. Dia kata dalam kita sekarang. Tegak apa dia? Dia kata dalam kita tolong tak tunggu oleh buku. Pula dia. Dia ini di badan. Orang pas tu jadi tu imej maya. Dia tunggu oleh buku. Kita tak apalah siap dia. Nah, siap kau hidup lalu kita tolong ada tak apalah. Apa? Lepas mas maya, pergi kubur. Pergi kubur tunggu oleh kubur. Amat tengok duk keliling tepi kubur tu UMNO tak. Bila orang ada banyak kamu, apa kata tak apalah kamu ni. Tak lihat hidup orang mati tak apalah. Menengok gini, tak jawab apa. Kau apa? Jadi kalau kata kat UMNO cepat saja. Jadi cerita bahawa kita ni dengan Islam ni tak ditinggal. Tidak kata semayang turut Islam. Kita perlu turut ajaran Islam apa? Kecil berok perlu turut ajaran Islam. Kau boleh pakai kecil, kau sen itu boleh. Pakai berok, kau sen itu boleh. Bila tak nak kena menolak hukum agama. Apa dia kata tak ada hukum. Idza ataitumul ghaib fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Nabi sebut bila nak cin nak belok jangan ngadap kiblat, jangan tunggu kiblat. Kalau mukci tepat lapan. Jangan.
boleh kena ingat boleh. Imam Ghazali sebut ulama ada dua jenis. Yang itu kira pakas buta, pakas berbalik pada ni. Jangan. Engkau sebuta, engkau sepenuhnya ya. Piyok ya. Dan gililit kami boleh 2-3 kali lilit, dia jadi foto bumi. Ada payah mana? Ben. Ulama ada dua jenis. Ada ulama yang disebut ulama ul akhirah. Ulama akhirah yang kecil benar betul, yang tua benar betul, yang buat benar betul. Dia ada ulama usul, ulama jahat. Ulama yang ilmu dia ada talak tepi, dia nak benda. Ulama ul fulus. Dia kira fi fulus kullu lulus. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dua-dua boleh baca. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhad aw tatrukhu yalhad dzalika mathalul ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Bacalah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang kami beri kepada dia ayat-ayat kami, tiba-tiba dia melepaskan diri daripada ayat kami, lalu dia diikuti oleh syaitan dengan rasukan dan hasutan syaitan, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Kalau kami kehendaki, kami boleh angkat kedudukan dia dengan dia beramal dengan ayat-ayat kami, tetapi dia lebih cenderung kepada dunia dan dia ikut hawa nafsu dia. Ulama seperti ini Allah Ta'ala sebut bandingannya adalah seperti anjing. Kalau kamu halau dia menjelekkan lidah. Kalau kamu biarkan dia tetap menjelekkan lidah. Dzalika mathalul ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritalah kisah ini kepada mereka supaya mereka boleh berfikir. Ayat ini menjelaskan tentang ulama di kalangan Bani Israel. Nama dia Bal'am bin Ba'ura. Dia ni pengikut Nabi Musa. Dia ni seorang yang mustajabud doa, seorang yang menjadi orang harapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Musa utuh dia ke negeri Madian untuk berdakwah kepada Raja Madian supaya memeluk Islam. Bila Bal'am pergi kepada Raja Madian, Raja Madian tanya dia, "Mutu Musa boleh gapo? Boleh gapo mutu Musa?" Ya sungguh. Boleh gapo? Kita tahu Islam boleh pahala. Boleh ikut jalan benar. Boleh keredaan Allah. Itu tak ada. Kalau kita benar ada lah sikit-sikit. Tak ada. Sikit-sikit tidak banyak. Kita pun tidak ada kata bagi. Hak kerajaan salah tak tahu. Tidak kata bui pada suami menteri 250 juta. Bui pada kapal 500. Pakar bukit seluruh negara. Lalu Raja Madian kata, kalau betul aku akan bagi kuasa, aku akan bagi kepada kamu harta, aku akan bagi kuasa kepada kamu. Lalu Bal'am tertarik dengan tawaran Raja Madian, lalu dia berpaling kadah ikut Raja Madian. Dia lawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala sebut orang lagu di Spanyol. Ini boleh baca Al-Quran. Jadi kerana berhenti, jangan turun orang lagu ini. Tasawuf dua-dua jangan. Wak nyayu di kita sendiri. Oleh kerana itu, kita kena tetap dengan pendirian kita. Kita terus memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Dan ingat tuan-tuan pilihan raya sudah dekat. InsyaAllah dalam pilihan raya ini bukan saja kita boleh menekalkan kuasa kita di Kelantan, tetapi kita akan kawal Putrajaya insyaAllah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.